Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sunat dalam sembahyang. Setiap murid dapat menjelaskan bahagian sunat-sunat sembahyang dan menjelaskan sunat-sunat sebelum sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat sembahyang. Sunat sembahyang terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang kedua, sunat-sunat di dalam sembahyang. Yang ketiga, sunat-sunat selepas sembahyang. Sunat-sunat sebelum sembahyang. Perkara yang disunatkan sebelum menunaikan sembahyang fardu itu ada 2 perkara. Yang pertama, azan, yakni bang. Yang kedua, iqamah. Azan. Azan ialah suatu lafaz yang khusus kerana hendak memberitahu bahawa waktu sembahyang telah masuk. Lafaz azan adalah perkara yang selalu kita dengar setiap hari, sama ada melalui masjid ataupun siaran televisyen dan radio. Lafaz azan yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca sebanyak 2 kali. Yang kedua, Asyhadu an la ilaha illallah, dibaca sebanyak 2 kali. Yang ketiga, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dibaca juga 2 kali. Yang keempat, Hayya 'alas salah, baca 2 kali. Yang kelima, Hayya 'alal falah, dibaca 2 kali. Yang keenam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sekali saja. Dan yang ketujuh, La ilaha illallah, dibaca sekali saja. Manakala dalam azan subuh hendaklah ditambah perkataan As-salatu khairum minan naum, dibaca sebanyak 2 kali dan ia dibaca sesudah lafaz hayya 'alal falah. Itu yang kelima. Dan disambung dengan perkataan As-salatu khairum minan naum menjadi yang keenam. Lafaz iqamah kurang lebih dengan lafaz azan, cuma ada perubahan pada tempat-tempat yang tertentu. Iqamah ialah suatu lafaz yang khusus untuk menyuruh orang yang hadir supaya bangun berdiri bagi mengerjakan sembahyang. Lafaznya yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lafaz iqamah dibaca sekali sahaja. Syarat-syarat azan dan iqamah. Syarat azan dan iqamah ada 5. Yang pertama, orang Islam dan mumaiz sahaja yang boleh melaungkan azan dan iqamah. Orang kafir tidak sah azan dan iqamah kerana ia tidak layak untuk melakukan ibadah. Yang kedua, cuma lelaki sahaja yang boleh melaungkan azan. Perempuan tidak sah azan dan iqamah untuk jemaah lelaki, sebagaimana tidak sah dia menjadi imam kepada kaum lelaki. Apabila jemaah ada lelaki dengan perempuan, maka lelakilah yang wajib melaungkan azan dan iqamah. Kecuali jika jemaahnya semua perempuan, maka salah seorang perempuan boleh melakukan iqamah. Yang ketiga, masuk waktu.
Azan hendaklah dilaunkan apabila telah masuk waktunya, kecuali pada azan subuh. Ia harus diazankan pada separuh malam. Yang keempat, berturut-turut antara kalimahnya. Tidak berselang-selang dengan perkataan lain atau lama berhenti. Ketika melaungkan azan, tidak boleh ada perkataan lain seperti sambil azan dia bercerita ataupun berhenti yang terlalu lama, atau dia azan dalam keadaan batuk, boleh mengganggu proses azan. Yang kelima ialah tertib, iaitu hendaklah menurut susunan lafaznya yang termaklum. Apabila melakukan azan dan iqamah, mesti mengikut susunannya yang dari awal daripada Allahu Akbar sehingga la ilaha illallah dengan tersusun. Hukum azan dan iqamah. Azan dan iqamah sunat muakkadah, yakni sunat yang dituntut oleh agama bagi sembahyang fardu, sama ada sembahyang berjemaah atau bersorangan. Lafaz yang diucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah bagi sembahyang sunat yang ditunaikan secara berjemaah seperti sembahyang hari raya. Yang ketiga, azan juga disunatkan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri bagi kanak-kanak yang baru lahir. Sunat-sunat azan dan iqamah bagi orang yang hendak melakukannya. Sunat bagi orang yang azan dan iqamah antaranya ialah yang pertama, berdiri dengan menghadap kiblat. Yang kedua, orang yang azan atau iqamah mempunyai suara yang baik dan nyaring. Yang ketiga, berlambat-lambat pada azan, yakni perlahan saja pada ketika melaungkan azan dan bersegera pada iqamah, iaitu membaca dengan laju sedikit pada iqamah. Yang keempat, orang yang hendak melakukan azan dan iqamah hendaklah suci daripada hadas dan najis. Yang kelima, disunatkan orang yang azan meletakkan tangan di telinga. Yang keenam, sebelum memulakan azan, membaca lafaz berikut secara perlahan-lahan. Sebelum memulakan azan, disunatkan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya karim. Setelah membaca, barulah melaungkan azan. Tarjih, iaitu sebelum menyerukan asyhadu an la ilaha illallah, disunatkan mengulang perkataan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali secara perlahan. Maksudnya di sini, sebelum menyebut azan dengan nyaring pada perkataan asyhadu an la ilaha illallah, disunatkan membaca dengan perlahan di bibir sebanyak 2 kali, itu baru dah membaca dengan mengazankan dengan nyaring perkataan asyhadu an la ilaha illallah dan juga perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke-8, orang yang azan dan iqamah menghadapkan muka ke kanan ketika menyebut hayya 'alas solah dan ke kiri ketika menyebut hayya 'alal falah. Orang yang mendengar azan adalah disunatkan diam dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh orang yang azannya. Dan apabila orang yang azan menyebut lafaz hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, maka orang yang mendengar azan hendaklah menyebut dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya di sini, apabila muazzin melaungkan azan, yang pertama daripada awal Allahu Akbar, para jemaah
hendaklah mengucapkan lafaz tersebut dengan perlahan. Begitu juga apabila muazzin pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, para jemaah juga menyebut asyhadu an la ilaha illallah secara perlahan. Itu juga apabila muazzin melongkan azan asyhadu anna muhammadar rasulullah, para jemaah juga melafazkan asyhadu anna muhammadar rasulullah secara perlahan. Apabila muazzin sudah sampai pada hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, maka para jemaah menyahut dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Manakala apabila muazzin pada sembahyang subuh menyebut as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengar azan hendaklah menyahut dengan lafaz sadaqah 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 wa barak. Manakala ketika muazzin iqamah sampai pada lafaz qamatis solah, maka orang yang mendengar azan hendaklah menyahut dengan lafaz aqamahullah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alni min salihi ahliha. Setelah muazzin selesai melongkan azan ataupun iqamah, maka disunatkan membaca doa selepas azan dan iqamah. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.